Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Semester Oktober sesi 2021-2022. JA 212 Tugasan Individu. Bab 1.2 Maksud dan ukuran pertumbuhan ekonomi. Disediakan untuk Dr. Azhar bin Harun. Disediakan oleh Daing Abdullah bin Daing Abdul Rahim. Nombor metrik 258400. Pengenalan. Woodward 2002 memberi hujah bahawa globalisasi merupakan satu fenomena yang merangkumi pelbagai perkara dan ianya boleh diperdebatkan dalam perspektif yang berbeza-beza seperti ekonomi, sosial, psikologi, politik, malahan dari pandangan falsafah. Ini menjelaskan globalisasi boleh dianggap sebagai satu ciri utama dalam kehidupan manusia. Negara masih boleh berperanan dalam pembangunan dengan syarat pembangunan itu mesra rakyat, iaitu pembangunan yang tidak mengenepikan soal kebebasan dan pilihan rakyat yang diperjuangkan oleh masyarakat sivil. Peranan negara dalam era globalisasi. Sebagai satu proses transformasi dunia, globalisasi dikatakan bermula kira-kira 2 dekad yang lalu dengan terbentuknya satu ekonomi global yang berbeza daripada ekonomi dunia. Banyak syarikat gergasi di dunia kini berpengkalan di negara tertentu dan berdagang dengan banyak negara berasaskan kekuatannya beroperasi di negara tersebut. Ini bermakna tidak terdapat kecenderungan terbentuknya syarikat yang bersifat antarabangsa. Sebaliknya, pelaburan terus asing masih tertumpu di kalangan negara-negara maju dan kebanyakan negara sedang membangun masih lagi di pinggir dari segi pengaliran modal dan perdagangan dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia masih belum lagi global sifatnya. Pengaliran perdagangan, pelaburan dan kewangan masih tertumpu di kalangan 3 kuasa ekonomi utama, iaitu Amerika Utara, Eropah dan Jepun, dan penguasaan mereka dijangka akan berterusan. Akibatnya, 3 kuasa ini mempunyai keupayaan, terutama apabila mereka mengkoordinasi dasar mereka untuk mempengaruhi dan menguruskan pasaran kewangan dunia dan kecenderungan ekonomi yang lain. Ishak 2000. Banyak pemerintah di Asia Tenggara, khususnya Filipina, Indonesia dan Thailand, meminta bantuan agensi kewangan antarabangsa seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan Bank Dunia terpaksa melakukan pengubahsuaian seperti mengurangkan peranan pemerintah dalam pembangunan, mengurangkan perbelanjaan kerajaan, menurunkan nilai mata wang mereka, menswastakan perusahaan milik kerajaan dan menurunkan upah untuk menarik pelaburan asing. Perkembangan ini menunjukkan betapa perlunya pemerintah di semua negara memainkan peranan aktif untuk melindungi ekonomi negara mereka daripada kuasa-kuasa besar. Ishak dan Abdul Rahman, 1998. Pengalaman negara pembangunan dalam era globalisasi. Melalui kajian Johnson 1982, ciri pertama model negara pembangunan Johnson ini ialah kewujudan sebuah birokrasi yang tidak semestinya besar, tetapi memiliki kebolehan dan kepakaran yang terbaik dalam negara. Kedua, sebuah negara yang memiliki autonomi relatif untuk mengambil inisiatif yang bertindak dengan berkesan, serta tidak mudah tunduk kepada tekanan politik mana-mana pihak yang berkepentingan. Sementara ciri ketiga model ini ialah kaedah campur tangan negara yang mematuhi pasaran, iaitu market conforming methods of the intervention, seperti konsep pensyarikatan Jepun, iaitu Japan Incorporated. Ciri yang keempat pula ialah kewujudan sebuah agensi yang khusus, iaitu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa, iaitu MITI, yang berfungsi memantau perkembangan ekonominya. Johnson 1982. Pengalaman Malaysia.
Di Malaysia, tahap campur tangan negara yang begitu ketara selepas 1970 dengan pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB adalah untuk menangani ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang merupakan warisan penjajah. Ini berbeza dengan Jepun dan Korea Selatan yang penduduknya agak homogen kerana pada asal ia terdiri daripada satu kaum atau bangsa. Satu lagi perbezaan penting di antara negara pembangunan gaya Malaysia dengan negara pembangunan Jepun dan Korea Selatan ialah idea pembangunan berancang telah mula diperkenalkan oleh British mulai 1950-an melalui Rencana Perancangan Pembangunan Draft Development Plan 1950-1955. Kesimpulan, secara amnya, negara pembangunan masih terus relevan tetapi negara perlu menciptakan semula kewujudannya supaya strategi campur tangan negara dalam ekonomi lebih berorientasikan rakyat. Apa yang berlaku dalam pembangunan di negara-negara ini hanyalah satu penyelarasan baru terhadap peranan negara, yakni repositioning of the state, supaya negara tidak diketepikan dalam proses pembangunan pada abad baru.